Langit Temurung. Ya. Assalamualaikum Iqbal, apa kabarnya pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu dan juga Muammar, alhamdulillah Iqbal dan juga kru yang bertugas di daerah Temburong pada pagi ini dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Temburong? Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangar khususnya di daerah Temburong dalam keadaan cerah dan baik, dan mudah-mudahan apapun perancangan kita ni di hari Jumaat ini segalanya akan dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Baik, kita ya selaku Gen Z dah. Ya, Kita selaku kita Gen Z. Gen Z. Gen Z lah ya. Ingin bertanya juga kepada Iqbal sendiri. Mungkin daripada pandangan Iqbal mengenai dengan permasalahan di zaman sekarang ini, adanya anak-anak terlalu fokus dengan gadget dan juga sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu contoh ataupun alasan bagaimana pula jika rasanya untuk mereka ini dapat mengekalkan ataupun mempertingkatkan lagi komunikasi mereka dari pandangan Iqbal. Ya, Muammar dan juga Ummu, pada hemat Iqbal sendiri sebagai generasi Z ni, khususnya apabila ada lagi generasi Alpha, generasi Beta ni yang seterusnya, cara kita ni untuk meningkatkan skill komunikasi anak-anak juga adik-adik kecil kita ni, salah satunya mungkin kita ni boleh ketengahkan ataupun perkenalkan kepada anak-anak khususnya yang di bawah 5 tahun lah sebagai contoh, buku cerita bergambar kepada anak-anak kita ni, kerana dengan kita ni memperkenalkan buku cerita bergambar dan juga membaca bersama mereka, ia boleh meningkatkan juga skill komunikasi mereka dan juga meningkatkan juga vocabulary ataupun perkataan-perkataan baru untuk mereka ni lah. Dan kita ni cukup berbangga apabila negara kita ni melalui Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri GET menerbitkan buku-buku cerita bergambar, dan paling bagusnya lagi apabila diselitkan folklor ataupun cerita-cerita rakyat dan juga hikayat rakyat yang bagus untuk anak-anak muda kita ni pada masa ini. Betul, itulah ya sedikit pandangan memang berbeza tapi ada kebenarannya ya bersama dengan rakan-rakan kita dari ketiga-tiga daerah ini. Baiklah, kita biarkan penonton kita memikirkan dengan lebih lanjut tentang hal berkenaan. Jadi kita terus serahkan bersama dengan Iqbal untuk pengongsian info dan juga bahas masanya. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan penyampai Muammar dan juga Ummu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, dopekag, selamat pagi dan salam Jumaat yang berkat buat Auda yang sedang menyaksikan Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda. Dan sekarang Auda bersama saya, Iqbal Syakib Suhaib, untuk lintas langsung dari daerah Temburong. Dan Auda, pada hari Jumaat ini, penghulu segala hari ini, kita perbanyakkanlah amal ibadah kita, amal kebajikan kita, dan kita tingkatkanlah doa kita, juga kita tingkatkanlah juga selawat ke atas Nabi Muhammad SAW demi mendapatkan syafaat Rasulullah SAW juga. Baiklah Auda, seterusnya saya kongsikan beberapa info semasa. Info semasa yang pertama saya kongsikan mengenai dengan kursus ibadat haji dan umrah bagi musim haji tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2025 Masihi, dan kursus ini akan diadakan sebanyak 10 sesi setiap hari Jumaat dan Ahad bermula pada hari ini 17 hari bulan Januari 2025 Masihi dan bermula jam 8 pagi sehingga jam 10.30 pagi. Dan untuk daerah Temburong sendiri, tumpuannya adalah di Sekolah Arab Temburong. Baiklah Auda, seterusnya info semasa yang kedua diberikan dan dikongsikan mengenai dengan kerja-kerja pemasangan kabel di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Hala Temburong, dan kerja-kerja pemasangan ini dilakukan di lokasi KM T20.4 sehingga KMT 20.5, dan kerja-kerja pemasangan kabel ini masih giat dilaksanakan sehingga 17 hari bulan April 2025 Masihi. Dan buat Auda yang akan menggunakan jambatan ini dinasihatkan untuk lebih berhati-hati dan untuk mematuhi had laju yang telah pun ditetapkan. Baiklah Auda, seterusnya apa kata kita saksikan sebuah bahan yang telah kami sediakan untuk edisinya pada hari Jumaat ini. Kita saksikan bersama.
Masjid merupakan bangunan dan institusi penting dalam pembangunan masyarakat Islam yang merupakan pusat ibadat dan muamalah, pusat penyebaran Islam dan gedung ilmu pengetahuan ke arah pembentukan akhlak, di samping sebagai pusat kegiatan yang mendatangkan manfaat kepada Islam dan umatnya. Dalam mencapai hasrat untuk menjadikan negara ini sebagai negara zikir telah terbukti dilaksanakan di negara ini, sama ada secara individu ataupun berkumpulan, seperti aktiviti-aktiviti keagamaan yang dikendalikan oleh pihak kementerian-kementerian, sekolah-sekolah, masjid-masjid, khususnya belia-belia masjid, kampung-kampung, persatuan-persatuan dan pihak individu. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini saya dan kru Rampai Pagi telah pun berkesempatan membuat pendekatan mengenai kelas Al-Quran dan Muqaddam di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbanger. Kelas yang diadakan pada tiap-tiap hari Jumaat bermula dari jam 8 pagi hingga 10 pagi ini antara lain bertujuan bagi memakmurkan masjid, surau, balai ibadat di samping membantu sekolah-sekolah rendah agama pada memudahkan kanak-kanak mempelajari Muqaddam dan Al-Quran serta mengambil berkat belajar di masjid dan berkat hari Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ba a ba a ba a ba a a a ba 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 a. Alhamdulillah, kelas pada tahun ini tahun 2005 yang mana kemasukan seperti biasalah kemasukan pendaftaran baru bagi murid-murid yang baru dan yang lama pun masih lagi ada yang terus belajar di sini. Jadi memang setiap tahun memang ada sentiasalah ada kemasukan baru di Masjid Tani, belajar di Masjid Tani. Alhamdulillah pendaftaran masih lagi dibukakan yang pakai borang. Pasal sebelum ini ada pendaftaran yang menggunakan online menggunakan link. Jadi itu untuk yang menggunakan link itu untuk pelajar yang baru mendaftar di masjid, di mana-mana masjid lah yang tempatnya akan belajar. Tapi bagi Masjid ini ada menggunakan borang juga untuk sebagai simpanan masjid, yang link untuk simpanan dari Jabatan Masjid. Dalam usaha untuk mendidik kanak-kanak supaya pandai membaca Iqra dan Al-Quran dalam masa yang singkat bukanlah begitu mudah. Ianya perlu ada teknik-teknik dari tenaga pengajar. Di sini dibagikan kepada 7 orang guru. Jadi setiap guru ada yang mengajar Iqra dan ada yang mengajar Al-Quran. Dari segi pembelajarannya macam biasalah tuh guru-gurunya adalah daripada guru-guru yang botaliah lah, yang dihantar ataupun yang layak dipilih untuk mengajar di sini. Harapan saya kepada murid-murid kelas Al-Quran dan Muqaddam pada tahun ini supaya akan dapat lebih usaha lagi untuk belajar Al-Quran ataupun Iqra, kerana berjuang ini yang generasi kita ni lah, yang generasi muda yang akan memangkin kita ni punya negara kita ni yang bersindikan dengan budaya Islam Baraja dan sentiasa mendampingi Al-Quran.
Apa yang diharapkan dengan adanya pembelajaran Al-Quran dan Muqaddam di masjid, surau dan balai ibadat yang terdapat di seluruh negara supaya akan sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan ilmu dan kefahaman umat bagi melahirkan individu Muslim yang pandai membaca Al-Quran, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia serta bersatu padu untuk memberi sumbangan terhadap pembangunan dan kesejahteraan negara.